Muslimin muslimat mati sekalian, kita sambung tafsir Nurul Ihsan dalam muka surat 302 baris keempat daripada bawah, surah An-Nahli ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 daripada surah An-Nahli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuk kamu akan segala pintu-pintu neraka jahanam, hal kekal padanya, maka sejahat-jahat tempat segala orang takabur itu neraka jahanam. Muslimin muslimat mati sekalian, minggu lepas kita baca cerita orang-orang yang dimatikan oleh Allah melalui malaikatnya dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada mereka rasul di kalangan mereka sendiri, anak bangsa mereka sendiri, yang mereka kenal, mereka faham bahasanya, tapi mereka menolak dengan sebab keangkuhan, kesombongan, dan tidak mahu untuk menuruti kebenaran, walaupun kebenaran itu terang benderang seperti matahari di waktu siang. Allah Ta'ala juga menyebut antara ciri orang-orang yang menzalimi diri sendiri ialah orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad ketika di Mekah, tetapi apabila Allah Ta'ala menetapkan bahawa yang beriman perlu berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan tanah air, meninggalkan Mekah, meninggalkan sanak saudara, bahkan harta benda mereka, tapi mereka tak mau berhijrah walaupun mereka ada peluang untuk melaksanakannya. Waktu Nabi berhijrah meninggalkan Mekah, yang tinggal hanyalah golongan hamba dan orang-orang yang terhalang dengan sebab halangan keluarga. Hamba Tuhan tak lepas, tapi ada juga di kalangan orang beriman di kota Mekah yang tidak ada sebarang halangan, tapi mereka tak mau nak tinggalkan Mekah. Bila berlaku peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah, antara tentera di bawah pimpinan Abu Jahal di pihak kafir Mekah adalah orang-orang yang beriman ini, yang mengaku beriman, tapi mereka dipaksa, mereka kena dikerahkan untuk turut serta berperang di pihak Abu Jahal dan pihak kafir Mekah. Mereka mati di medan Badar. Apa yang jadi? Mereka dikategorikan sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Muslimin muslimat mati sekalian, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri kerana menolak untuk beriman, menolak untuk taat kepada baginda Nabi, mereka adalah orang yang menzalimi diri mereka. Mereka akan dimatikan oleh malaikat. Apa yang akan jadi? Allah Ta'ala sebut di ayat yang ke-29, Fadkhulu abwaaba jahannam. Maka kamu masuklah sekalian kamu ke dalam pintu-pintu neraka. Masuk melalui pintu neraka sebagaimana yang kita maklumi, laha sab'atu abwaab. Neraka tu ada 7 pintu. 7 pintu. Di kulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu itu ada bahagian yang telah pun dibahagi, ditentukan mengikut dosa dan juga kesalahan yang orang tu buat waktu hidup di dunia. Sebagaimana pintu neraka, pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7 je. Pintu syurga akan dimasuki oleh orang-orang yang melazimi ataupun istiqamah dengan satu-satu amalan waktu hidup di dunia. Ada pintu syurga yang dikenali dengan pintu sembahyang, pintu puasa, pintu araihan, ada puasa, pintu jihad, pintu buat baik kat mak ayah, dan berbagai pintu yang lain. Dipanggil orang yang melakukan ketaatan dengan amalan-amalan tertentu, dengan ketaatan tertentu untuk masuk melalui pintu-pintu itu. Begitulah pintu neraka. Ada 7, mana 7 tingkat. Orang yang akan memasuki neraka ini
masuk mengikut kategori berdasarkan dosa yang dia lakukan, dosa orang yang beriman. Tapi waktu hidup di dunia, walaupun dia beriman tapi dia tak taat kepada Allah sepenuhnya, maka mereka akan transit terlebih dahulu dalam neraka. Dan neraka itu adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ni walaupun disebut, diulang-ulang dan disebut, kita pun kalau nak marah ke orang, nak sebut tentang neraka jahanam, neraka jahanam walaupun disebut seolah-olah dia paling teruk, paling ganas, paling dahsyat siksaannya, tapi dia adalah neraka yang paling atas, neraka yang paling, kita kata nak banding siksaan yang ada neraka lain, dia kira ringanlah nak banding dengan neraka bawah dia. Neraka jahanam ni adalah neraka untuk orang yang beriman tapi buat dosa. Dibersih, dicuci terlebih dahulu dosa-dosa yang mereka buat dalam neraka jahanam ni sebelum masuk ke dalam syurga untuk jadi penghuninya. Neraka Allah sebut cara umumnya neraka jahanam. Muslimin muslimat mati sekalian, Allah kata kepada orang-orang yang menzalimi diri sendiri, fadkhulu abwaab jahannam, pergi masuk dalam pintu neraka jahanam tu. Muslimin muslimat, ahli syurga masuk syurga dalam keadaan zumara, dalam keadaan berbondong-bondong, berombongan. Ahli neraka pun macam itulah, seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala. Diarak orang-orang yang kafir ke neraka jahanam cara rombongan zumara, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Bila mereka sampai, mereka mendatangi neraka, dibukakan pintu-pintunya dan dikatakan oleh penjaga pintu neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum, awak hampa ni tak adakah utusan rasul yang mai ke hampa? Tak adakah dulu yatlu alaikum ayati rabbikum, yang tolong baca ke hampa ayat-ayat Tuhan hampa ni? Tak adakah? Tuan-tuan, malaikat tanya tu, tuan-tuan, tanya untuk menambah rasa penyesalan, menambah rasa peritnya ahli neraka ni. Macam kira macam perli tajam, tuan-tuan. Ahli neraka, penjaga neraka tanya, awak tak ada ke dulu usul mai? Tak ada siapa habaq ke hampa dulu? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, tak ada ke siapa yang bagi warning, bagi amaran tentang hari pertemuan ini? Tak ada ke? Mereka terpaksa jawab, qalu bala. Bahkan mereka kata, memang ada. Nak buat macam mana? Ketegak, tuan-tuan. Pasal dunia ni bumi yang zahirnya, pada zahirnya nikmat, tapi sebenarnya nikmat itu membawa kepada bencana yang besar bila mana tidak diguna dengan sebenarnya. Muslimin muslimat mati sekalian, seperti mana kita sebut neraka ada 7 pintu. Nabi sebut ada 7 pintu. Dan kedudukan, ranking kedudukan neraka tu dia berbeza-beza berdasarkan riwayat-riwayat. Antaranya seperti yang disebutkan oleh marhum Syekh Muhammad Mutali Syarawi, tuan-tuan, pertama neraka ranking 2 atas, tapi ni hak kira yang paling kurang, paling ringan siksaannya. Tuan-tuan, pertama adalah neraka jahanam, tempat orang-orang yang beriman, tuan-tuan, tapi melakukan dosa juga waktu hidup di dunia. Yang kedua, tingkat kedua ke bawah ialah neraka lazah. Tingkat ketiga adalah neraka saqar, tempat orang-orang yang tak mau sembahyang. Ma sadakakum fi saqar, qalu alam nakum lam nakum minal musallin. Awak hampa mai kena neraka, kena saqar ni pasal apa? Depa tak sembahyang rupanya. Tingkat keempat neraka al-hutamah. Peringkat kelima adalah neraka jahim. Neraka keenam neraka sa'ir. Dan neraka ketujuh adalah neraka al-hawiyah. Neraka paling bawah sekali, neraka hawiyah. Jadi antara penghuni neraka hawiyah ni adalah golongan munafik. Orang-orang yang munafik, menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, tak suka dengan Islam, tak suka dengan undang-undang dan hukum hakamnya, tapi zahir, mulut cakap nampak mau ke agama, pakaian, cara penampilan mau ke agama, tapi berlakon berpura-pura nak tipu orang Islam.
Dan munafik ni ada sejak daripada zaman Nabi, lepas Nabi berhijrah ke kota Madinah. Muslimin muslimat mati sekalian, na'udzubillah min zalik. Kita biarlah kita masuk pintu syurga, tak mau masuk pintu neraka, kan? Tak mau masuk pintu neraka. Allah kata kepada orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Tuan-tuan, orang yang zalim ni terhadap diri sendiri ni adalah hamba Allah. Dia Allah Ta'ala bagi tuan-tuan nikmat, contohnya bagi nikmat untuk dia memudahkan untuk dia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, beribadat ke Allah. Allah bagi harta, contoh lah, kok lah nak guna harta, hang infak lah, hang sedekah dah. Dah peluang orang hak miskin duk berangan, duk bercita-cita minta doa ke Allah, ya Allah bagilah rezeki melimpah ruah ke aku nak infak macam orang kaya infak. Ya Allah, kalau aku kaya bukan takat aku je nak pergi Mekah, aku sponsor orang kampung kopi Mekah. Duk cita-cita macam tu, tuan-tuan. Tapi dia, orang yang Allah bagi nikmat kekayaan, tak nampak jalan tu. Pasal apa? Sayang harta dia, duk dalam hati harta dia. Celek-celek mata teringat harta, celek-celek mata nak tambah kok mana. Kesihatan yang Allah bagi, dia tak pulut buat ibadat, buat amal ketaatan sebagai persiapan waktu dah tua tak larat nanti, terpaksa hadapi kenyataan ketenagaan dah kurang, kudrat makin kurang, dia mungkin akan berkurangan ibadat dia. Waktu muda ni lah dia nak pulut, tapi dia tak guna. Dia kata waktu muda ni lah juali pun, waktu tua mana boleh nak juali. Tuan-tuan, berbagai kenikmatan Allah bagi, ilmu kepada dia, Allah bagi buah kecedikan kepada dia, tapi dia guna dengan cara yang salah. Ni orang-orang yang zalim. Allah bagi agama kat dia, lahir dalam keluarga yang telah pun beriman kepada Allah, sebagai orang Islam. Mak ayah dia pun nama Islam, tapi dia tak mau nak hargai nikmat Allah Ta'ala bagi. Rasa malu nak hidup sebagai orang Islam. Hak perempuan nak pakai tudung labuh pun, tutup aurat sepenuhnya pun malu. Duduk di sekolah tudung labuh, balik rumah dah mak pakai macam tu, dia kata. Kak dia pakai macam tu, pupu dia pakai macam tu. Main sekolah ambil sijil berhenti, tengok tu dia. Baru tahu tudung dia terang mana masa tu. Di sekolah tak pasal pakai tudung labuh. Keluar kawasan sekolah tak ada dah tudung labuh tu. Nak pasal apa? Mak pun pakai hantar jin ketat. Hantar anak nak bagi sekolah agama, tapi mak tu tak tolong, kak tak tolong. Dia pun ikut. Tak ada. Tudung lepas tu lilik-lilik kot lihat ni. Angin main naik motor, tak tak mau macam tu. Kita mengaji, biar kita jadi macam mengaji. Pasal ni cerita bab neraka ni, tak ada siapa boleh tolong. Dah saya pakai tudung macam mak saya pakai. Nak salah mak macam tu, mak akan kata aku hantar pergi mengaji, kok nak ajak aku balik, ikut aku pula lah. Macam tu berkelih nak beranak, nak buat apa dah. Tak guna lah macam tu. Masuk dalam neraka, kata Allah, fadkhulu abwaab jahannam. Masuk tu macam mana? Khalidina fiha. Masuk bukan masuk sat, khalidina fiha, masuk duk kekal terus dalam neraka tu. Tu dia ni orang yang zalim terhadap diri sendiri, orang kafir. Allah bagi kat dia nikmat, Allah bagi peluang untuk hidup, dia jadi penentang Allah, penentang Rasul. Dia zalim orang-orang yang beriman. Dia guna sewenang-wenang nikmat Allah Ta'ala, makan tapi tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Allah kata duduk dalam neraka jahanam tu kekal selama-lamanya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Orang yang takabur, sombong dia, rasa hebat, mulia dengan sebab harta dia. Dia rasa dia besar dengan sebab kuasa pengaruh yang dia ada. Dia rasa kemas, dia rasa megah dengan sebab keturunan mulia dia. Dia rasa hebat pasal orang yang sokong orang bersama dengan dia ramai. Ni orang takabur. Orang yang takabur Nabi sebut dalam hadis ialah apa? Orang yang menolak kebenaran, yang menghina manusia dan menolak kebenaran. Dia pandang hina kepada orang. Nak tegur aku, hang kata hang minyak mana? Kereta pun kereta cabut nak komen aku pula. Contohnya, dia hina, hang mengaji sampai mana? Hang ada PhD, contohnya. Hang mengaji, hang ada sijil, dia hina orang. Tuan-tuan, dia menolak kebenaran. Kebenaran tu walaupun dibawa ni Quran ni, apa yang disampaikan ada dalam Quran, ada hadis, dia tolak semenang-menangnya. Ni orang takabur. Orang takabur ni Nabi sebut apa?
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah je daripada takabur dalam hati dia, tak akan masuk syurga. Oh, bukan besar gunung, besar zarah. Besar zarah tu pun tak layak untuk masuk syurga. Pasal apa? Pasal ni sifat Allah Ta'ala. Besar diri takabur ni hak Allah Ta'ala. Allah berhak lah. Allah jadikan alam ni, Allah yang punya kekayaan segala-galanya, dia nak takabur, nak action tu memang patutlah, pasal hak dia semua. Kita ni menumpang nak belagak dalam kereta. Kereta pun hak bank punya, banyak tak azai pun contohnya, kan? Nak belajar, nak belagak, kalau kata aku bayar cash, keluar daripada showroom, keluar daripada kedai, jatuh turun harga, bukan naik harga. Nak kata menilai, nak belagak tuan-tuan dengan rumah boh cat, dia kata rumah ni takkan luntok kan. Tengok setahun dua tukar cat pun dah luntok. Tak ada tuan-tuan, buat rumah, buat apa kan, beli apa-apa, hari ni kemas nak belagak contoh kereta kan. Oh, kereta model baru keluar tadi, keluar showroom tuan-tuan, jatuh harga. Mai terdepan model baru keluar pula jenama kereta tu juga, kereta hak ni dah turun harga. Kan, bukan kuih sakal lagi harga. Dok, nak belagak ke mana? Orang yang ada kuasa dia akan kekalkan? Dok, tak kekal pun kekuasaan. Tok Guni Aziz, orang duk jumpa kalau pergi pukul 3-4 pagi kadang orang tengok ada orang tua duk cuci kolah ayak masjid. Dia tengok dia duk cuci. Masuk bilik ayak, masuk jamban nak pergi singgah sebelum subuh. Dia tengok Tok Guru cuci jamban bilik ayak. Tadi saya sebut Syekh Muhammad Murtadhi Sya'rawi. Oh, kadang-kadang berhenti di masjid cuci jamban. Pasal apa? Pasal nak buang takabur, nak buang rasa besar diri yang ada dalam diri. Syekh Muhammad Murtadhi Sya'rawi ni orang kaya. Bukan kaya besar-besar, kaya jutawan, ulama besar, tuan-tuan. Tapi duduk bilik kecil je, masak sendiri. Lepas tu cuci jamban. Pasal apa? Aku tak mau jadi sombong. Masya-Allah, tuan-tuan. Tu Uni Aziz kata dia cuci jamban, cuci kolah ni pasal nak buang ni dalam hati dia. Pasal apa? Orang panggil yang amat berhormat. Ada tengah yang amat berhormat. Aku tak mau. Tok Guru kata saya tak mau. Benda ni orang duk panggil menyebabkan boleh berubah hati, bagi kesal hati. Yang amat berhormat ni baru YB belagak dah, tak kena. Reaction dah, tak ada lagi pun. Dia amat berhormat Tok Guru, yang amat berhormat Tuan Guru pula, nama gelaran Tuan Guru. Masya-Allah. Tuan Guru apa? Datuk Bentara, setiap bentara, macam mana gelar Tok Uni Aziz. Cuci jamban, cuci kolah. Pasal apa? Pasal tak mau ada takabur. Sifat takabur ni sifat jelek, dan sifat ni sifat iblis, dan sifat inilah menyebabkan iblis terkeluar daripada syurga, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan kalau pelajar-pelajar ni dapat nombor 1, bukan tak suruh kamu berlumba, kamu kena berlumba dapat nombor 1. Bagi terbaik, dia jadi pelajar terbaik sekolah, anak terbaik dalam keluarga, kena nombor 1. Tapi bukanlah bila dapat nombor 1 jangan rasa besar diri. Yang bodoh-bodoh jangan duduk dekat aku. Contohnya, jangan duduk berkawan dengan aku. Jangan. Kan? Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Kecerdikan, kekayaan boleh bila-bila masa saja. Masuk pergi duduk neraka tu kekal selama-lamanya, dan itulah tempat buruk-buruk, tempat bagi orang yang takabur. Action sangat waktu hidup dunia, kemas sangat. Pergi duduk sama-sama dengan geng. Masa tu ada orang nak bangga dengan siapa lagi? Ada orang nak tundukkan hang, semua sama jenis dengan hang yang duduk dalam tu. Tempat yang penuh dengan kehinaan. Tak ada siapa nak hormat-hormat, semua dalam keadaan terseksa, dihina. Tuan-tuan, hak besar diri takabur di dunia ni megah bila dia berjalan dengan sebab kuasa pengaruh dia ada, jadi macam semut halus di akhirat. Besar kemas sangat. Allah kata pergi masuk dalam neraka jahanam. Ayat yang ke-30, وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير
wa la ni'ma darul muttaqin. Wa qila lil ladzina ittaqaw ma anzala rabbukum qalu khaira. Dan dikata bagi segala orang yang takut Allah, apa sesuatu yang telah turun oleh Tuhan kamu itu, kata mereka itu turun kebaikan. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Bagi segala orang yang berbuat kebajikan pada ini dunia dengan iman dan taat itu dapat kebajikan balasan dunia, dan berbulan negeri akhirat terlebih baik balasan, yakni syurga, dan sebaik tempat segala orang yang muttaqin itu syurga. Muslimin muslimat mati sekalian, beza pula dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Layanan yang diberikan kepada mereka istimewa. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditanya kepada mereka, dikatakan kepada mereka, apa yang Allah Ta'ala turunkan untuk kamu, mereka kata semua baik semua. Tuan-tuan, ni orang yang beriman lagi bertakwa, terima dengan sepenuh hati, percaya bahawa semua yang Allah Ta'ala tetapkan ada kebaikan, dan benda yang dilarang oleh Allah ada keburukan. Tuan-tuan, hari ini cukup sebulan mahkamah memutuskan keputusan kerajaan negeri Kedah menyambung lesen premis perjudian di Kedah ni adalah tak betul, tak kena. Geng-geng toke judi ni saman yang Kedah minta supaya dibatalkan keputusan kerajaan negeri Kedah itu, dan mereka juga tuntut kerajaan negeri bayar kerugian yang mereka tanggung. Kerajaan negeri Kedah buat permohonan rayuan dah. Tuan-tuan, sebulan ini cukup. 20 Jun keputusan itu dikeluarkan, dan hari ini cukup sebulan. Tuan-tuan, yakin judi ini tak ada orang kata baik, tak ada. Kalau adakah bangsa kata judi ni budaya kami? Tak ada. Cina pun tak mengaku budaya mereka. Kalau lah kata budaya Cina, judi ni budaya, pasal apa kerajaan Cina, Republik Cina, tanah besar Cina mengharamkan judi sejak tahun 1949. Pasal apa? Pasal ni bukan budaya mereka. Kau ikut Cina, ikut Malaysia, ni bukan mengaku Cina budaya, mampu dia mereka. Tapi Tok Wan Tok Nek mereka, tempat asal usul mereka, kerajaan Cina, tuan-tuan, kerajaan komunis ni tak percaya Tuhan, tahun 1949 lagi mengharamkan judi. Tuan-tuan, hukuman berat. Bahkan kerajaan Cina ni membagi warning kepada rakyat dia, jangan cuba-cuba main judi online. Judi online pun tak bagi. Satu tempat je, tu pun terpisah daripada tanah besar Cina. Kerajaan Cina bagi lesen satu je kepada Macau, negeri yang duduk di bawah naungan ni, Macau. Itulah tempat untuk main judi. Tuan-tuan, lain Cina main Malaysia, pi ke apa negeri tempat-tempat lain, Hong Kong ada juga Cina bagi, bawah jajahan dia lah ni main. Cina pun tak mau, tuan-tuan, tak elok, tak ada. Yakinlah benda hak Allah larang ni ada keburukan. Orang main judi ni, hak kaya kuih kaya contohnya, senang lenang dia kena orang, ataupun dia dapat dengan cara yang tanpa usaha, tak boleh. Kalau orang yang kalah, bila kalah dia nak bayar hutang, kalau dia berhutang, Allah, dia cari duit dengan cara betul tak betul tak ikrah dah. Dia curi hak orang, bahkan sampai kalah judi ni gadai, terpaksa serah anak bini pun ada, nak bayar hutang dengan sebab kalah judi. Habis rumah, habis tanah, bahkan sampai gila, bunuh diri pun ada. Tuan-tuan, tiba-tiba kita nak tahankan benda yang salah ni. Pasal apa? Pasal keuntungan semata-mata. Mereka toke-toke ni nak untung semata-mata. Untung. Tuan-tuan, cukai judi di Malaysia ni lebih daripada 1 bilion setahun. Pernah sampai 4 bilion lebih. Tahun 2019 sampai 4 bilion lebih. Paling sikit waktu kita pegang Putrajaya tahun 2021 560 juta. Lain tu semua main bilion-bilion. Malaysia kita ni ada 1658 lesen judi, dibagi kepada 5 syarikat induk. 5 syarikat induk tu kita tengok apa sport toto, lepas tu kelab lumba kuda, bagi macam cai apa saya tak ingat lah, toto apa semua tu dibagi. Kaya tu kita ni kaya berbilion, tuan-tuan. Paling besar kepada kita ni di Genting Highland. Genting Highland
Kalau syarikat Greater Highland ni di Singapura pun dia ada. Mereka dapat keuntungan. Contoh hak duk masuk ni orang Melayu yang ramai. Bila kita Kedah ni tak buka dah, kedai-kedai tak benarkan. Pasal judi ni, lesen judi pusat, kerajaan pusat yang keluarkan. Dia keluar kepada syarikat tu, dan syarikat tu bila dia nak buka kedai di negeri, nak buka di Kelantan tak boleh. Kelantan tak benarkan, tak bagi lesen untuk buka kedai. Di Terengganu pun Terengganu tak bagi buka kedai judi. Baik kita Kedah pun tak bagi lesen untuk buka kedai judi. Perlis pun itu dibuka juga, dan Perlis tukar-tukar judi ni saman kerajaan Perlis, tapi mereka kalah. Tuan-tuan, lesen judi tu kerajaan pusat buat keluar, tapi syarikat judi yang dapat lesen tu, dia nak buka kedai, buka premis di negeri, dia kena dapat izin negeri, PBT. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis tak buka, tak sama dah lesen ni. Pasal apa? Tak mau benda-benda yang tak baik ni ada dalam masyarakat kita. Susah, payah kan. Ada orang kata lah, judi ni saling tolong menolong kan. Kau ni tikar RM5, kau ni tikar RM1 apa semua, jadi dapat seorang, aku tolong dia RM5 dengan duit aku. Dia fikir macam tu. Dia tak fikir kata tu perjudian. Nauzubillah. Lah ni judi online. Allah, Tanjung Dawai ni daripada laut sampailah Bidung apa semua. Nelayan, orang cerita nak buat macam mana Ustaz? Naik daripada bot boleh bukan? Banyak mana lah ni ikan tak ada. Betul dah ikan tak ada ni. Pukat saya nak sebut pukat jenis yang laut habis ni. Hasil laut tak ada tuan-tuan ni. Bot ni bukan boleh langkah negeri. Dia tak boleh pergi Pulau Pinang. Kalau Kedah tak ke laut Kedah ya. Tak boleh pergi langkah negeri lain. Bahkan bila ada kes Tanjung Dawai dulu, ada bot dia pergi langgak tuan-tuan, pergi masuk laut Kawasan Perak, kena tahan bot habis. Lepas tu main merayu kat saya pun minta tolong Datuk Nik Zawi masa tu Timbalan Menteri tu. Dia kata minta maaf Ustaz, tak boleh tolong. Dia kata bukti yang kami tengok, rupanya di Kuala Lumpur tu ada TV besar, mereka boleh tengok bot walaupun kecil duduk taman mana bot tu daripada TV tu, pakai satelit kan. Tu bot tu ada nombor-nombor apa semua. Mereka boleh tengok ni bot Kedah, pasal apa masuk Penang, pasal apa masuk Perak. Bila langgak tak boleh, negeri tu tahan habis. Tuan-tuan, tapi nelayan ni kata kami nak buat macam mana, kan laut kita tak ada ikan. Allah uji laut hak duk negeri jiran tu banyak ikan. Kena pergi sana. Tak kena tangkap, rezeki lah. Kena tangkap tak payah tuan-tuan, bot kena sita dan sebagainya. Susah. Naik bot ada dapat ikan sikit, budang naik lah di Pelantak ni ada dah tunggu wakil tokai-tokai ni kan. Pasal apa? Nak bayar main judi apa semua online. Lepas tu nak tangkap macam mana? Saya sebut dan Dewan, mereka polis main sebeling dulu, tak ada apa Ustaz. Orang kampung abang kat saya sekian mereka abang. Tapi biasanya macam tu lah. Kalau nak pergi serbu ni, tak ada polis sampai, mereka tahu dah boleh nak main. Kasyah betul pok-pok ni pun. Kan? Kita pun pening kepala, ilmu apa dia pakai betul. Kan, pandai. Dikatakan kepada orang bertakwa tu kan, Allah Ta'ala turun apa kat hampa, mereka kata baik-baik, qalu khairah, hak elok-elok baik-baik semua. Allah Ta'ala turunkan apa yang ada dalam Quran ni hak baik-baik semua. Larangan Allah diyakini kata benda tu memudaratkan, bawa musibah kan. Arak kah? Tak ada tuan-tuan. Walaupun arak ni ada agama kata mereka benarkan minum, dan kita orang Islam pun meraihkan, tapi negeri kita ni bagi hak tertentu, di tempat hampa tertentu tertutup, tak boleh secara terbuka. Hak tu pasal agama ada yang kata arak tu minuman mereka diraihkan. Tapi judi ni tak ada tuan-tuan. Judi tak ada, dibenarkan untuk tempat yang tertentu. Arak orang kata baik tuan-tuan, orang hak minum pun kata tak baik. Tok Roni Aziz dulu bila dia haramkan arak kecuali tempat yang tertutup untuk orang bukan Islam, Tok Ro sebut ini orang India dengan Cina, isteri peminum pemabuk arak di Kelantan, di kalangan isteri orang India dengan Cina ni, mai jumpa Tok Ro di pejabat dia, ucap terima kasih. Pasal apa? Suami mereka dah tak mabuk dan duit ada sikit boleh simpan. Belum tu tak ada, balik pun dalam keadaan mabuk, duk pukul dia apa. Ni undang-undang.
Tok Uni Aziz kata, saya mengajak 40 tahun, duk mengajak saja arak haram, judi haram. Boleh habaq lah kat orang. Tapi kuasa tak ada, tak boleh nak buat apa. Bila ada kuasa, saya kata tak boleh. Boleh baru laksana. Tuan-tuan, yakin tak Tok Uni Aziz pernah mengamuk? Ada mufti, saya dengar baru kemarin pun depa share balik. Tok Uni Aziz mengamuk. Tok Uni garang. Nak banding dengan Tok Uni Haji, Tok Haji ni lembut. Tuan-tuan, orang nampak Tok Haji ni macam garang. Tak, Tok Uni Aziz lagi garang. Tok Uni Aziz kata dia marah kat mufti. Kan? Berkaitan dengan syurga, cerita bab pahala apa semua, mengundi. Mengundi ni macam benda apa pun dalam agama kita, sama ada pahala ataupun dosa. Buat baik ada pahala, buat jahat, sokong jahat dapat dosa. Takkanlah mengundi tu tuan-tuan tak ada apa-apa. Tak mungkin. Dia ada kesan, pengaruh daripada undi. Orang tu akan buat apa dengan undi dia bila dia dapat kuasa. Oh, kecim berak pun ada pahala. Masuk jamban pun ada pahala dia apa semua. Kan? Hubungan suami isteri dalam rumah tangga apa semua mak nenek niat kosong pun ada pahala. Takkanlah tangan yang berguna tu ketika mana mengundi tak ada apa-apa kesan. Wah, tu kepahaman yang salah. Tak boleh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala turun semua ada kebaikan walaupun manusia tak. Tengok orang minum arak, apa? Dia seronok, otak dia miring, dia naik kereta. Orang tala pergi ke depan, dia tala mat kat kita. Mati. Hak mati ni orang tak mabuk. Hak belah tu orang mabuk. Apa jadi? Tak mati pun macam orang yang dia belah tu kena denda masuk penjara berapa hari. Tapi kesannya orang hak mati ni, kesan orang mati kena belah dengan orang mabuk, anak bini dia macam mana? Tuan-tuan. Jadi tapi manusia ni tuan-tuan, dia fikir kesenuakan toke-toke nak kaya. Tuan-tuan, toke orang macam orang jual rokok, toke rokok gudang garam di Indonesia. Toke Cina Kristian di Indonesia, antara orang terkaya di Indonesia, gudang garam. Tuan-tuan, bila wartawan tanya, dia isap rokok? Tak. Pasal apa tak isap rokok? Tak elok isap rokok tu. Hang toke, dia toke besar. Gudang garam. Gudang garam orang min. Saya dulu waktu kecil-kecil dulu, kalau orang isap rokok gudang garam, saya pergi tukar duduk tepi dia. Kalau orang mai seronok dengar bunyi meletik tu apa? Dia punya tembakau tu. Lepas tu bau apa? Bau bunga apa? Bunga jengkeng. Kira rasa dia ni orang banyak duit ni. Bila kita besar, kita baca orang wartawan tanya cerita tentang gudang garam, rokok gudang garam. Lah, toke dia pun tak isap rokok. Dia kata tak elok untuk kesihatan. Tapi dia bagi pelingkup kesihatan orang ni. Pesan duit ya. Allah Ta'ala turun tu kena yakin baik semua. Ni orang beriman. Dan mereka sebut qalu khairah. Mereka kata baik semua. Allah Ta'ala turun. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Bagi orang-orang yang buat baik dalam kehidupan di dunia ini akan dapat kebaikan hasanah. Tuan-tuan, kebaikan ni berbagai. Allah sebut hasanah tanpa ada alif lam. Ni orang panggil nakirah. Kalau ada alif lam, ada makrifah. Tanpa alif lam ni menunjukkan hasanah, bentuk-bentuk kebaikan ni berbagai-bagai jenis. Allah tak sebut, kalau buah alif lam ni makna dia kebaikan yang ditentukan dan dia tak cara umum. Hak ni cara umum. Macam-macam jenis kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, dan kebaikan tu tak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Tuan-tuan, kebaikan yang paling cepat dan semua orang akan rasa bila dia buat kebaikan. Kebaikan apa dia? Dia akan rasa tenang. Dia akan rasa ringan. Contoh kita sembahyang, sudahlah. Lepas kita sembahyang, kita rasa lepas macam satu tanggungjawab yang baru selesai kita buat, hati kita jadi tenang. Orang yang jaga sembahyang, dia tak sembahyang awal, dia duduk tangguh sampai tengah atau akhir, sebab tu jiwa dia kuit tertekan. Sebab itulah orang yang jaga sembahyang, cirinya dia akan jaga sembahyang untuk pastikan sembahyang dilaksanakan di awal waktu. Pasal apa? Orang mengaji sains ni, dia kata dia ada apa tuan-tuan, cahaya-cahaya ni saya nak sebut, saya tak tahu. Waktu rupa-rupanya 5 waktu sembahyang ni, kalau kajian sains mendapati dia ada melibatkan waktu, ada apa, cahaya-cahaya ni, ada aura-aura dia. Orang sembahyang waktu ni memang baik sungguh untuk kesihatan dan sebagainya. Tenang, orang tu akan rasa tenang, macam sesuatu yang duk terbeban atas bau dia lepas dah.
dia akan rasa tenang, lapang. Dengan rasa lapang tu, dia akan hidup dalam keadaan yang bahagia. Buat kerja pun mudah, fikir pun mudah. Pasal apa? Dah dapat ketenangan. Buat baik akan dapat kebaikan. Ni di dunia ni lagi akan dapat dah kebaikan itu. Jadi kita pergi sembahyang jemaah di masjid. Tuan-tuan, sembahyang jemaah di masjid selang hari Jumaat, tak ramai mana. Satu saf, dua saf ya. Orang pergi masjid ni jaga sembahyang jemaah ni kita orang baik. Paling antara yang kita tak perasannya ialah kita berkawan dengan orang baik-baik bila pergi kita sembahyang jemaah. Orang baik-baik, orang yang ada aura, ada dia punya, orang panggil apa? Aura kot, no? Kebaikan. Kita salam dengan dia, kita jumpa duduk dalam satu saf. Sebab itulah orang ulama kata bila kita tak sihat, kita pergi masjid main jemaah, laga bau, pergi salam, kita akan dapat cas daripada orang-orang yang sihat, kan? Kita akan dapat kesihatan ataupun kekuatan. Kalau kena rasuk ada jin dalam badan pun dia tak suka. Antara terapi orang yang ada jin dalam badan ni sembahyang jemaah. Dia pergi masjid, jin tengok, oh, hak main sembahyang ni ada orang hak power ni. Takut dia. Oh, kalau duk main tiap-tiap hari jumpa syekh tu pakai hangui aku. Ada macam tu. Saya balik baru ni Kuala Lumpur dengan kawan. Ada program ni kat Fikri di Kuala Lumpur. Balik sampai di Sungai Petani, dekat pukul 1. Kawan-kawan semua balik, kami parking kereta tempat tu. Ada dekat tempat tu ada kedai 24 jam, kedai runcit, bukan 7-Eleven, kimat tak, bukan, kedai biasa. Tapi kedai tu agak lengkap dah, ada jual buah semua. Saya last kali balik pasal saya nak beli buah peh. Tak ada siapa lah, bukan pukul 1 lah. Masuk dalam kedai tu, budak muda hak jaga kedai tu, dia tengok saya pelik, mata bulat pun. Kata, budak ni pasal apa? Dia tengok saya, tengok buah, bungkus buah saya suruh dia timbang. Dia tanya saya, cik ni daun syifa lah? Saya kata, dulu ada lah nibat, bila ni tak dah. Dia tanya lagi. Lepas tu dia tengok nama. Sebetulnya saya pakai baju kerja, dah tabiah kerja ni, pusatnya. Dia tengok nama saya, macam dia scan. Tengok. Dia kata, cik ni daun syifa lah? Saya kata, dulu memanglah, betulan ni saya tak buat dah. Tapi kalau cik nak berubat, saya kata, saya boleh bagi nombor kawan-kawan tolong berubat. Saya nak sembang sikit, cik boleh? Boleh. Sembang di luar, berdiri sampai dekat pukul 2. Orang tak ada. Dia cerita saya ni ada keturunan, dia kata. Dia mula fikir, siapa tak ada keturunan? Oh, budak ni maksud saya ni ada saka. Saya baru faham itu. Saya ni nak pisah dengan keturunan saya. Ada tak amalan apa-apa buat cara macam mana yang saya nak pisah? Saya kata, kalau keturunan ni tak boleh buat macam tu, kena pergi rawat. Pasal ada perjanjian, tak boleh pisah macam tu ya. Tak mungkin. Dah, saya tak mau rawat-rawat, saya nak pisah, saya tak mau dengan dia. Saya kata tak boleh. Dia berkeras, budak ni muda. Dia kata, saya tanya dia, ada keturunan kah? Ada saka? Ya. Saya dapat pada Tok Wan saya waktu saya kecil, dan Tok Wan saya ni Tok Bomo, dan ilmu ni ilmu hitam, dia kata. Ilmu hitam. Saya tanya dia, cik, macam mana cik boleh tanya saya tadi? Dia syifa ke tak? Dia kata, sebelum cik sampai, ada mai bisik, jin dia lah pun, mai bisik, dia tengok orang yang hang cari selama ni akan mai kedai ni malam ni, akan sampai. Satgi dia sampai. Bila saya sampai, saya seorang-seorang. Dia terus tengok saya. Jadi saya nak minta tolong, saya nak pisah daripada keturunan saya. Saya kata, kalau nak pisah kena pergi berubat. Memang kena berubat. Dia kata, tanda keturunan ni apa dia? Saka. Saya kata, orang ada saka ni, kalau dia aksiden, tengok kereta hancur, motor hancur, dia tak ada apa. Keluar kereta gabung-gabung, tak ada cedera apa. Jin tu jaga dia. Ni tanda orang ada saka. Kedua, niat saka kuat ni, dia tahu apa nak jadi kat dia ataupun orang-orang yang rapat dengan dia. Siapa nak main satgi ke apa, dia tahu. Ketiga, orang tak suka dia. Kalau dia berkawan, contoh dia kawan dengan satu perempuan, nak sampai boleh bertunang pun payah. Kalau boleh bertunang, nak sampai menjadi menikah pun jadi payah. Makhluk tu akan kacau pasal kata hak dia.
Kalau boleh menikah, nak dapat anak pun payah. Kalau boleh dapat anak pun jadi waris dia lah. Dia menung, dia kata hak cik sebut tu semua ada kat saya. Dia kata ilmu hitam, saya ni pernah bunuh orang. Wih, bunuh Tok Umar, dia kata. Saya hantar jin saya. Dia cerita. Saya ni tak mau dah, dia kata, cik, pasal saya tahu ilmu ni syirik. Dia ada buku mentera, ada keris kecil. Syirik, dia kata. Pasal apa kata itu? Saya tak boleh mengucap. Tu dia, tak boleh mengucap. Kalau saya nak pergi semayang, saya kena keluarkan jin tu. Saya tanya jin tu duduk mana lah ni? Dia abang duduk kat petoneh. Jauh petoneh tu jauh. Oh. Kalau saya nak masuk masjid, dia kata, saya kena keluarkan jin tu daripada badan saya, baru saya boleh masuk masjid. Kalau saya masuk sekali dengan dia, saya hangus, dia kata. Kalau saya semayang di rumah, saya tak buang dia, saya tak boleh angkat takbir, saya tak boleh, lidah saya ni akan lari kanan kiri lengah, tak boleh nak sebut zikir apa semua. Oi, kata sakam budak ni kan. Tapi saya duk heran, takkan jin dia tak marah kot, dia kata nak pisah. Esok dia telefon saya, dia kata saya nak pisah, saya nak pisah dengan dia ni, saya nak dengan cara menikah. Oi, kok ilmu kok mana ni pisah jin dengan cakar dengan nikah ya? Tak pernah saya dengar pun. Tapi cerita tuan-tuan, orang ada orang yang Allah dia cari benda yang salah, dia buat, dia tahu kata salah, tapi nak tinggal bukanlah benda yang mudah. Orang yang buat kebaikan, tuan-tuan, bila sebati kebaikan dan tu, tiba-tiba dia tinggal, dia akan rasa lompong, dia akan rasa kekurangan, dia akan rasa serabut. Pasal apa? Selama ni dia rasa tenang, dia rasa jiwa dia bahagia, mudah urusan hidup, tiba-tiba dia buat dosa. Tuan-tuan, ni anak-anak pelajar sama, jaga, jangan tengok hak kawan-kawan biskut apa pakai, jangan duk kenan, jangan jangan nak ambil, jangan kan, janganlah. Kawan tak bagi, aku hang makan tak ajak aku. Kawan ni kata, mak aku pesan makan jangan bagi ke orang, kita pun tak ada, aku tak pergi bagi ke orang. Kawan tak mau bagi, jangan duk paksa, jangan duk curi. Pasal apa? Dia ada kesan dan pengaruh kat kamu. Nak mengapai payah, nak semayang payah. Kamu ni, saya dah bunyi pukul apa? Pukul 4 kan? Pukul 4 pergi semayang, buat qiyam boleh pukul apa? Pergi surah, wajib sampai pukul apa? Pukul apa? Pukul 5. Pukul 5 kan? Ada sejam untuk qiyam boleh. Kamu, saya dah bunyi pukul 4, bunyi untuk kamu, tapi ustaz yang jaga. Kan? Bunyi kadang-kadang duk ni. Kadang-kadang dengar tapi tak bangkit. Jangan kata kamu ustaz pun, bunyi handphone, bunyi macam-macam lagu keluar, gerak untuk bangkit qiyam. Oh, dia tangan tak sedap tapi tutup. Tapi kalau kamu duk biasa buat qiyam lail, tiba-tiba kamu balik rumah, kamu tak buat, pasal apa? Peluang nak rehat. Mak ayah kamu kata, ambil pilah, letih duk asrama tu, bangkit awal-awal, biarlah gerak subuh lewat pukul 7 pun gerak. Kalau orang jaga ibadat, dia rasa Allah, hari ni awak ni serabut ha? Hari ni pasal apa rasa tak tenang? Pasal apa? Kebaikan tu dia tinggal ataupun dia kurang. Allah janji kebaikan dibalas dengan kebaikan, bukan takat di akhirat. Di dunia ni lagi Allah balas dah dengan kebaikan tu. Waladarul akhiratu khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan bagi akhirat pun ada kebaikannya, dapat syurga, masya-Allah, duduk dalam syurga, dapat keridhaan Allah Taala, duduk dalam syurga, duduk dengan hamba-hamba Allah yang soleh, lebih-lebih lagi para nabi, dan sebaik-baik syurga itu adalah tempat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Semoga Allah Taala rahmati kita. Ustaz nasihat mai kata apa lagi? Tak segmen. Kita duk minta dalam doa kita, terutama lepas sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita juga duk minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Minta keampunan, keridhaan Allah, dan minta syurga, dan minta jauh daripada kemurkaan dan neraka daripada Allah Ta'ala. Kena minta. Nabi sebut, idza sa'altumullah
fas'alullahal firdaus. Bila kamu minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Kena minta tertinggi. Syurga firdaus ni paling tinggi, paling hebat sekali lah. Kena minta tertinggi tu. Kalau tak dapat nombor satu tertinggi tu, dapat bawah dia apa, okey dah. Jangan duk minta, tak apalah ya Allah, bagi aku masuk last pun tak apa syurga. Jangan kan. Kalau di dunia ni, kalau orang buat tawaran tu, dia macam orang perempuan buat tawaran dulu ni, tudung apa, tudung apa tu, nak launching tudung baru, nak lancar tudung baru dengan harga 50% tawaran, harga 50% potongan. Esok tengah hari nak launching, nak lancar, Reni beratok dah kan, tidur depan kedai kan, orang perempuan tu. Lepas tu buka-buka kedai tu berebut. Allah Akbar. Tengok video jenis tu ada kan, orang buka jenis-jenis yang jadi hak benda popular ni, berebut ni, tidur kan. Macam orang tengok konsert, tengok lagu-lagu orang putih dalam konsert ramai. Nak konsert malam lah, subuh tu beratok dah. Nak beli tiket orang kaki bola, dia sanggup beratok jauh tu. Pasal apa? Pasal nak dapatkan tiket bola tu. Apa di Perak ada satu ada, saya duk tengok banyak bulan dah, kedai nasi homok Thailand, tapi orang Melayu kita dia masak. Lo duk tengok gambar ni, orang beratuk sungguh, kata sedap sungguh, wallahu alam lah kan. Beratuk pasal apa? Pasal orang kata sedap dan nak rasa nak makan. Sanggup ni cerita kata bak pakaian, bila contoh iPhone kan, ni Apple buat keluar iPhone baru tu, dia esok nak launching, nak lancar, hari ni orang beratok dah, berebut kan, harga ribu-ribu ni. Sanggup ni benda tu kan, buat untuk dapatkan benda tu. Ni cerita bab akhirat kan. Muazzin tu bila masjid renggah keluar dah, habis lah, tak main-main juga, tak penuh-penuh juga masjid kan. Hari Jumaat tu agak dia kata khutbah kedua tu, baru dia nak masuk masjid, piawai tapi tak masuk masjid. Kalau piawai pun dia lena mengeroh. Kalau budak muda pergi masjid, dia masuk masjid tapi dia ambil aircon, ambil tangan aircon, lepas tu dia main game. Ni tambah-tambah Malaysia pula menang lawan game ni. Dunia dapat $1 juta. Budak-budak sekolah lepas SPM. Tak tahu lepas ni bakat jadi daulah pula dah budak-budak tu. Nama nak jadi game. Kalau bab dunia, orang pakat puluh ni tak kira siang malam, habis duit pun tak apa. Allah, bukan senang pun, susah pergi tempat-tempat macam tu kan, tak ada, bukan dapat apa pun, seronok lepas hati lah. Habis duit, tengok konsert harga sampai ribu pun ada kan. Tak tenang pun, duk melompat-lompat dengan bau hamis badan, semua ada. Tapi tuan-tuan, pasal apa? Pasal nak. Tapi syurga ni orang tak nak, orang tak mau, orang tak apa pulun. Kalau tanya nak, tapi tak bersungguh, tak pulun sungguh-sungguh. Akhirat kalau tanya neraka, tak mau. Tanya siapa pun tak mau neraka. Tapi buat kerja seolah-olah nak ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah Taala jadikan ni sebagai ujian. Orang bertakwa yakin apa yang Allah Taala turunkan itu adalah benda yang baik untuk dunia dan juga akhirat. Tapi hak yang buruk, yang mereka juga yakin ada keburukan di sebaliknya, sama ada dunia dan juga akhirat. Khususnya ayat yang ke-31. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Allah cerita tentang orang takwa pula. Jannatu adnin yadkhulunaha, masuk mereka itu pada dalamnya selama-lamanya, syurga Adan. Tajri min tahtihan anhar, yang mengalir daripada bawahnya oleh segala sungai air tawar. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka itu pada dalamnya barang yang kehendak mereka itu daripada nikmat dan lazat suka yang tiada terlintas hati manusia dan tiada lihat oleh mata dan tiada dengar oleh telinga. Kadzalika yajzillahul muttaqin,
seperti balasan itulah membalas Allah Subhanahu wa taala akan segala orang yang muttaqin. Orang bertakwa, Allah Taala janjikan antaranya syurga Adan. Ini antara nama syurga, syurga Adan. Kalau kita baca surah Saf antaranya, Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar anhari wa masakin tayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim. Wahai orang beriman, mau tak aku bagi tahu, aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul, dan kamu berjihad dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu, dan bi amwalikum wa anfusikum, jika itu kamu yang kamu ketahui, dia akan diampunkan. Allah janjikan diampunkan dosa-dosa kamu, dan dijanjikan untuk kamu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana tempat duduk yang baik, dan juga syurga Adan untuk orang yang berjihad dengan harta benda dan juga jiwa raga. Orang yang bertakwa, antaranya tempat yang dijanjikan adalah syurga Adan ini. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah sebut bagaimana syurga Adan ni akan dimasuki oleh anak-anak beserta dengan mak ayah mereka ke dalamnya. Syurga ni tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita kok mabuk ni, kalau kebun dusun tu ada sungai orang nak jual, tuan-tuan, harga lain kalau ada sungai. Tak usah kata sungai, parit pun sudah dah, harga jadi beza dah. Pasal apa? Pasal sungai cantik, mahal, tempat orang boleh buat macam-macam. Selain daripada mandi, orang buat resort dan sebagainya. Tajri min tahtihan nahar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya-Allah, tempat yang menenangkan. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kendaki. Doa syurga habaq, niatnya apa yang nak, semua akan mereka dapat. Di dunia ni terhalang, manusia terhalang mereka dapat seperti mana orang lain. Hak mereka juga dirampas. Apa yang sepatut jadi hak mereka dihalang, dinafikan. Tapi dia di dalam syurga, mereka bebas untuk apa yang mereka inginkan. Itulah balasan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Moga-moga kita termasuk dan golongan ini. Dunia ni mungkin kita tak dapat banyak mana, tapi dunia ni pun hidup tak lama mana. Kalau hidup 50-60 tahun, 70-80 pun tak lama mana. Kan tuan-tuan? Pasal apa? Pasal hak akhiratmu akan selama-lamanya. Jadi kita nak di sanalah yang terbaik. Dunia ni kita nak kalau dapat hak baik yang boleh membawa kita sampai dapat ke syurga, bukan menghalang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan ayat yang ke-32, cerita bagaimana malaikat mematikan orang-orang yang baik dengan layanan yang juga baik sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Akan diberi layanan yang baik dan kedudukan yang baik di sisinya. Dan saya tak mahu lupa nak share amalan melalui info tu tak sah. Sebelum baca Fatihah tu baru teringat. Jadi kelang kelibut saya pun teringat bangun ni saya ada bagi kat seorang sahabat amalan wirid pagi dan petang atau malam. Anak dia mengaji satu sekolah elit di Terengganu, sekolah orang cerdik, budak-budak pandai kan. Nak masuk tu kira tapis sungguh-sungguh, tahfiz dan juga akademik. Tapi anak dia kena gangguan. Jadi saya pun share amalan ni. Muslim-muslimat boleh tengok info datang Dubai dia. Amalan ni boleh bagilah ke anak, ke siapa-siapa yang nak bagi untuk jadi pelindung. Kalau tak boleh nak baca banyak, saya nak sebut tengok daripada nombor 5 sampailah nombor
Ni hak paling dekat, nombor 11. Nombor 5 sampai nombor 11. Salamun qawlan min rabbir rahim wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin. Sampai tentu boleh dah. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Yang ni boleh dia buat macam pelajar asrama lelaki perempuan, mereka akan baca antara ayat ni sebagai pelindung, lindung diri daripada gangguan makhluk halus dan juga manusia ataupun sebarang kejahatan. Caranya boleh tiru macam yang Nabi buat. Nabi tiap-tiap malam, kata Sayyidina Aisyah, Nabi akan angkat tangan. Belum tidur ni, Nabi di tempat perbaringan, Nabi akan baca Fatihah. Nabi angkat tangan macam berdoa, baca Fatihah, baca ayat 1 sehingga 5 surah Baqarah. Lepas tu Nabi baca ayat kursi. Lepas tu Nabi baca 2 ayat terakhir surah Baqarah, Amanah Rasul dengan la yukallifullah. Lepas tu Nabi baca 3 qul. 3 qul ni Nabi baca 3 kali. Qul Allah 3 kali, Qul Falaq 3 kali, Qul A'udzu 3 kali. Cumanya 3 qul ni beza. Beza tak mana? Beza dia bila baca Qul Allah sekali, Nabi tiup tapak tangan. Baca Qul Allah kali kedua, Nabi tiup tapak tangan. Baca ketiga, tiup tapak tangan. Macam tu juga Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu di selang sedia dengan tiup tapak tangan. Itu Nabi sapu daripada kepala atau muka sampai ke kaki, kecuali tempat sulit baginda. Nabi buat tiap-tiap malam melindung. Jadi amalan ni nombor 5 ni sampai nombor 11 boleh buat je. Lepas pada sembahyang, angkat tangan, lepas doa semua, angkat tangan, baca itu sekali, baca salamun qawlan min rabbir rahim, tiup tapak tangan. Wallahu khayrun hafidha wa la ya'uduhu zuma wa la aliyyun azim, tiup tapak tangan. Tiup tutup, lepas tu sapu. Niat sebagai pelindung. Kalau kita ada anak kecil ataupun anak duduk saling rumah lain, kita niatlah sekali keluarga sebagai pelindung daripada gangguan. Lah ni orang duk heboh ni, cerita orang hilang, cerita jin-jin duk tunjuk rupa mereka apa semua. Dah manusia duk tak nak kerja, pergi cari, duk buat dengan video apa semua. Dah nak cari sangat, dia pun tunjuk lah. Bila tunjuk, lari takut, jadi macam hisria pula. Hang galak sangat pergi cari. Jadi tak usah carilah. Kita dalam agama ni diajak jangan cari musuh. Dia pergi cari benda-benda macam tu. Pasal apa? Nak bagi orang tengok ramai TikTok. Bila TikTok dapat orang tengok ramai, dapat duit bayaran daripada TikTok, makan dengan duit tu. Jadi duk cari hantu. Hantu pun pening kepala. Hilang banyak ni. Sabah orang baling hilang tentera di Sarawak tu jumpa dah. Di Pantai Kemis tak jumpa lagi. Di Pahang tak jumpa lagi. Macam-macam. Wallahu a'lam. Kalau sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa, satu dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.